Menarik hari ini, Perdana Menteri tegaskan peruntukan negeri pembangkang diteruskan walau tidak diberi kepada ahli parlimen. Saifuddin anggap dakwaan kerajaan tidak sensitif situasi Palestin apabila benarkan konsert Coldplay sebagai tidak adil. Menteri Komunikasi dituduh ucap Alhamdulillah atas kejayaan konsert Coldplay. Izah mahu kemenangan diteruskan bermula dengan PRN Sabah. Bekas pemimpin DAP tubuh Parti Baharu selepas hilang kepercayaan dengan parti berbilang kaum. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari Isnin 27 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan pembangunan bagi negeri di takbir pembangkang masih diteruskan walaupun tidak diberikan terus kepada ahli parlimen. Datuk Seri Anwar menjelaskan peruntukan itu tidak sepatutnya diberikan buat pemimpin yang mencerca, memaki dan menuduh kerajaan dengan pelbagai dakwaan. Beliau berkata demikian susulan desakan ahli parlimen pembangkang yang mempersoalkan peruntukan buat mereka ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya semalam. Datuk Seri Anwar secara sinis turut meminta ahli parlimen pembangkang pergi kepada tokoh politik yang dipilih mereka sebagai penasihat ekonomi. Kenyataan Datuk Seri Anwar itu dipercayai merujuk kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dilantik Perikatan Nasional sebagai penasihat di 4 negeri iaitu Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Pada masa yang sama, Datuk Seri Anwar berkata pembangkang gagal membuktikan bahawa mereka mampu mentadbir dengan lebih baik ketika diberi peluang sebelum ini. Justru hanya menggunakan sentimen agama dan kaum untuk menyerang kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar seterusnya mengatakan pembangkang merasakan hanya parti mereka yang bersih dan suci dan apa yang tidak mereka sokong itu adalah tidak Islam. Dakwaan kononnya kerajaan tidak sensitif dengan situasi semasa di Palestin apabila membenarkan penganjuran konsert Coldplay di Stadium Nasional Bukit Jalil minggu lalu disifatkan tidak adil. Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mendakwa ketika zaman pentadbiran Perikatan Nasional, konsert seumpama itu diadakan hampir setiap minggu. Saifuddin berkata sedemikian ketika ucapan penggulungan Kongres PKR 2023 pada Ahad. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Dalam Negeri menegaskan kerajaan perpaduan ketika ini tidak sesekali mengabaikan rakyat. Malah itu merupakan aspek utama yang menjadi perhatian kerajaan. Perkara itu katanya dapat dilihat menerusi usaha kerajaan menerusi Kementerian Ekonomi agar golongan yang memerlukan dapat dibantu termasuk pemberian subsidi secara bersasar dengan sistematik. Sebelum ini, beberapa pihak menentang penganjuran konsert Coldplay dan berpendapat Malaysia perlu menjaga sensitiviti mangsa kekejaman Zionis di Palestin. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mempertimbang untuk memfailkan saman terhadap pihak yang memfitnahnya berkaitan penganjuran konsert kumpulan rock antarabangsa Coldplay baru-baru ini. Beliau berkata ada individu yang membuat hantaran berbentuk grafik dengan menyatakan beliau mengungkapkan kalimah Alhamdulillah berikutan konsert itu berlangsung dengan lancar di Stadium Nasional Bukit Jalil Rabu lalu. Katanya tuduhan dilemparkan individu itu adalah berdasarkan laporan media mengenai respon beliau berhubung penganjuran konsert berkenaan. Beliau berkata akan meminta peguam untuk meneliti semua pihak yang mengeluarkan grafik fitnah itu dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang bertujuan untuk memesongkan fakta dari kenyataan beliau. Beliau berkata sedemikian pada sidang media selepas berakhir Kongres Nasional Tahunan PKR 2023 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Sebelum ini, tular satu hantaran di Facebook yang mendakwa Fahmi bersyukur dengan pelaksanaan konsert Coldplay selain turut disertakan grafik mengandungi wajah menteri itu berlatar belakangkan suasana konsert dengan tajuk Konsert Coldplay Alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Gabungan Kerajaan Perpaduan perlu mengekalkan kemenangan pada pilihan raya umum akan datang bagi memastikan agenda dirancang demi kebaikan rakyat dapat terus dilaksanakan, kata Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar. Beliau berkata kemenangan itu harus bermula dengan pilihan raya negeri Sabah yang dijangka diadakan tahun depan. Nurul Izzah yang juga pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang berkata, anggota PKR juga harus mengelak daripada budaya fitnah bukan sahaja dari luar, malah dalam parti kerana ia boleh membunuh kejayaan parti walau sekecil mana pun, sekaligus membakar usaha perjuangan mereka selama ini. Nurul Izzah memberitahu perjuangan PKR sejak 25 tahun lepas adalah selari dengan ajaran Islam yang memperjuangkan rakyat dan menolak kezaliman. Sementara itu, Naib Presiden PKR yang juga Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad mengingatkan kepimpinan dan jentera PKR agar tidak putus asa untuk memenangi hati pengundi di Pantai Timur pada pilihan raya akan datang. Beliau berkata keputusan PRN di 6 negeri pada Ogos lepas tidak wajar dijadikan alasan meminggirkan pengundi di negeri-negeri Pantai Timur. Beliau yang juga pengerusi MPN Kelantan dan Terengganu berkata, suatu ketika dulu pimpinan juga dihadapi kesukaran dalam memenangi pengundi di Selangor, Sabah dan Sarawak, namun sekarang PKR dapat menembusi negeri-negeri berkenaan. Nik Nazmi turut menyatakan keyakinan bahawa Kerajaan Perpaduan mampu meraih sokongan pengundi Pantai Timur sekiranya tekad menyelesaikan isu banjir yang seharusnya menjadi keutamaan. Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy mengumumkan penubuhan parti baru iaitu Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia atau dikenali sebagai URIMAI. URIMAI dalam bahasa Tamil bermaksud hak. Bekas pemimpin DAP itu berkata beliau mengambil keputusan tersebut selepas hilang kepercayaan dengan konsep parti politik berbilang kaum. Beliau berkata parti politik berbilang kaum yang ada sekarang tidak mewakili kaum India. Sebagai contoh, DAP dan PKR adalah berbilang kaum yang memiliki anggota kaum India yang ramai. Tetapi menurut beliau, pemimpin India tidak boleh bersuara dan perlu mematuhi arahan pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan parti pula lebih fokus kepada kaum masing-masing. Terdahulu, bekas ahli Parlimen Batu Kawan itu berkata, demikian pada Majlis Pelancaran URIMAI yang bertema Daya Politik Masyarakat yang Tidak Bersuara dihadiri lebih 400 orang. Turut hadir Timbalan Pengerusi PSM S. Arut Chelvan, bekas ahli Parlimen Padang Serai N. Gopalakrishnan, bekas Adun Bagan Dalam Satis Muniandi, bekas Adun Sabai D. Kamachi dan Presiden NGO Malaysia Tamilar Coral David Marshall. Terdahulu, David yang juga ahli jawatan kuasa interim parti itu berkata permohonan telah dibuat dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstem News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstem Malaysia dan subscribe YouTube Netstem TV. Netstem Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amirah Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.